أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi dapat kita bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Tahzibus Sirah An-Nabawiyah min Kitabi Tahzibil Asma'i wal Lughat, ta'lif Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala, yang lahir pada tahun 631 dan meninggal pada 676 Hijrah, dalam usia yang sangat relatif muda, sekitar 45 tahun. Yang kitab ini diberikan khidmat oleh Khalid bin Abdul Rahman bin Hamd Asy-Syai' hafizahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang memuatkan biografi ringkas Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan mempelajarinya kita akan bertambah lebih dekat, lebih akrab, lebih menyintai, dan kemuncaknya bersungguh-sungguh untuk meneladani Nabi SAW dalam beragama. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan dan melanjutkan pemaparan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ini, iaitu pada fasal yang menjelaskan tentang mawali Nabi SAW, fi mawalihi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, faslun fi mawalihi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada muka surat 53. Minhum, yang di antaranya adalah Zaid bin Harithah bin Syarahil Al-Kalbi Abu Usama. Nanti akan dijelaskan faedah tambahan terkait tentang beberapa orang, iaitu mawali Nabi SAW. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyenaraikan ramai sekali di sini, ya, daripada sekian mawali Nabi SAW. Mawali maksudnya adalah hamba-hamba yang dimerdekakan. Hamba-hamba yang dimerdekakan. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahawa ya, perhambaan ini adalah merupakan tradisi praktik masyarakat yang dilakukan sebelum ya, datangnya Nabi SAW yang diutuskan sebagai Rasul penutup. Dilakukan menjadikan praktik masyarakat di pelbagai belahan dunia. Dan hamba ini berlaku dengan pelbagai cara. Ya, yang paling besarnya adalah diraih, diperolehi menerusi peperangan. Pihak yang kalah ditawan, maka mereka itu menjadi atau berstatus hamba. Adapun di zaman sekarang mereka tidak berstatus hamba, tapi dikenali sebagai POW, Prisoner of Wars.
ada aturan antarabangsa terhadapnya. Jadi begitu juga hamba diperolehi menerusi cara-cara yang lain. Sama ada menerusi cara yang tidak adil, cara yang zalim. Umpamanya seorang itu ditangkap, kemudian dijual ataupun dijadikan hamba, ataupun diperolehi di mana-mana tempat lalu dia dijual. Sebagaimana yang pernah berlaku pada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana yang kita tahu, sebagaimana yang dipaparkan oleh Allah dalam surah Yusuf yang telah berlalu tadaburnya, bagaimana rencana makar adik-beradiknya akibat hasad, cemburu. Lalu mereka akhirnya berencana untuk membunuh, kemudian ditukar perancangan itu, lalu dikumbankan ke dalam perigi. Dan kemudian Nabi Yusuf AS ditemui oleh sekumpulan musafir, kafilah yang sedang berlalu, singgah di perigi tersebut untuk mengambil air. Kemudian mereka tampak di dalamnya ada seorang anak muda. Ada seorang anak muda, iaitu Nabi Yusuf AS yang masih kecil. Dan ini Allah jelaskan dalam surah Yusuf pada ayat surah yang ke-12 pada ayat 19. Kemudian ayat 20 menjelaskan setelah mereka mengeluarkan Nabi Yusuf AS yang masih kecil ketika itu daripada perigi itu, lalu mereka membawanya ke Mesir. Dan Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa syarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjual Yusuf alaihissalam dengan harga yang murah, iaitu beberapa dirham saja. Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf alaihissalam. Kan mereka jumpa dalam tengah jalan tanpa diduga. Jadi pada mereka tidak bernilai. Lalu dibawa ke pasar di negeri Yusuf, di negeri Mesir, lalu dijual. Dan dibeli oleh siapa? Iaitu dibeli, diambil oleh iaitu yang menteri pada kerajaan Mesir, Al-Aziz, untuk diberikan pada isterinya. Pada ayat 21 dijelaskan, wa qala allazi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada. Dan orang Mesir yang membelinya berkata pada isterinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, boleh jadi ia bermanfaat pada kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Jadi dia ambil Nabi Yusuf AS itu tidak dijadikan hamba, tapi dibeli di pasar. Kebiasaannya dijadikan hamba, tapi Nabi Yusuf AS dilayan dengan baik, dijadikan anak angkat. Dan seterusnya bolehlah kita lihat pada surah Yusuf. Jadi perhambaan ini adalah perkara yang telah berlaku sejak dulu lagi, dan Islam mengiktiraf adanya perhambaan dengan aturan-aturannya yang tertentu, datang yang membuat SOP baru. SOP baru iaitu untuk ditegakkan keadilan terhadap hamba-hamba tersebut, di mana para hamba itu memiliki hak dalam aturan syariat. Bahkan Islam berusaha memberikan dorongan, motivasi, insentif agar hamba itu tak selama-lamanya menjadi hamba, naklah diusahakan untuk dimerdekakan. Dan para sahabat Nabi SAW, di antara mereka yang melaksanakan saranan Nabi SAW ini adalah, di antaranya yang terkedepan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beberapa orang para sahabat yang telah memeluk Islam, yang berada, yang menjadi hamba kepada orang-orang kafir musyrikin itu, kemudiannya dibeli dan dibebaskan. Semisal Bilal radhiyallahu anhu. Baik. Jadi dan betapa besarnya perhatian agama ini terhadap perhambaan, sehingga Nabi SAW menggalakkan agar hamba itu satu disantuni dengan baik, dan mereka memiliki hak dalam agama ini, dan juga mereka diusahakan untuk dibebaskan. Bagaimana? Dengan pelbagai cara. Contoh, kalau mereka itu ditawan dalam peperangan,
ya, mereka itu boleh ditebus dengan bayaran, ya, oleh kaum kerabat mereka. Atau jika mereka tidak memiliki, ya, keuangan, atau kaum kerabat mereka tidak mampu untuk membebaskan mereka, ya, apa kemahiran yang mereka miliki. Jika mereka pandai dalam suatu urusan, contoh dari segi bahasa, mereka diminta untuk mengajar pada para sahabat. Dengan itu sebagai tebusan untuk mereka merdeka. Bahkan dalam, ya, urusan fiqh, ya, termasuk salah satu syarat untuk terbebaskan daripada kewajipan yang telah mereka lakukan, langgari, seperti contohnya, ya, melanggar sumpah, bayar kafarah, ya, nazar dan seumpamanya. Salah satunya adalah iaitu membebaskan hamba. Ya, ada urutannya. Ya, berpuasa, membebaskan hamba, ya, dan bersedekah, beri makan pada orang miskin. Begitulah agama ini datang untuk membetulkan SOP yang menyimpang jauh, yang menyebabkan kezoliman berlaku terhadap hamba, sehingga mereka tidak memiliki hak langsung terhadap diri mereka. Begitulah Islam, agama yang sempurna, agama yang pertengahan, yang mengakui adanya perhambaan, namun memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka itu. Dan Nabi SAW juga memiliki hamba-hamba yang kemudiannya Nabi SAW merdekakan. Dan Nabi SAW meraih hamba itu dengan pelbagai cara. Ada yang dihadiahkan kepada Nabi SAW, ya, semisal Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ini, ya, dihadiahkan oleh isterinya, iaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nanti akan datang penjelasannya. Yang asalnya dibeli, dibeli daripada orang lain. Kemudian ketika berkahwin dengan Nabi SAW, maka Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha memberikan Zaid itu pada Nabi SAW untuk berkhidmat pada Nabi SAW. Itu sebagai mukadimah. Nanti akan datang penjelasan, ya, terhadap beberapa orang mawali Nabi SAW. Baik, yang pertamanya adalah iaitu Zaid bin Harithah bin Syarahil Al-Kalbi, ya, kunyahnya adalah Abu Usamah. Kemudian Thauban bin Bujdud. Nanti juga kita akan sentuh apa istimewanya Thauban bin Bujdud ini, ya. Dan banyak nama-nama yang dipaparkan di sini adalah nama-nama yang barangkali inilah pertama kali kita dengar dan asing. Namanya agak unik, pelik-pelik. Kemudian Abu Kabsah, yang namanya adalah Sulaim. Ia ikut dalam perang Badar. Bazam, Ruwaifi', Qasir, Maimun, Abu Bakrah, Hurmus, Abu Sofiyah, Ubaid, ya, Abu Salma, Anasah, ya, ataupun Unasah. Anasah tidak, Unasah. Kemudian Saleh, iaitu Syukran, Rabbah, Aswad, Yasar, Ar-Ra'i, Naubi, Abu Rafi', yang namanya adalah Aslam. Ada yang mengatakan selain itu Abu Muwaihibah, Fadalah Al-Yamani, dan Rafi'. Baik. Catatan. Kalau kita melihat dalam teks Arab, itu catatan atau pemaparan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ni, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, nama-nama ni nanti dia akan sebut cara nak baca. Sebagaimana kita tahu objektif kitab asalnya, iaitu Tahzib Al-Asma' wal Lughah, iaitu Imam Nawawi rahimahullah bila menyebut nama-nama, ada nama-nama itu yang Imam Nawawi rahimahullah sebut cara bacaannya, baris atas ke baris bawah ke. Sebab nama-nama ni terkadang dia tidak terikat dengan hukum bahasa. Sebab dia nama, ya, nama yang digelar, dipanggil. Jadi dia terikat, dia tak terikat dengan ya, Nahu Sarah tu dia dah biasa panggil begitu. Jadi sebab itu, ya, ini adalah nama yang disebut dalam masyarakat. Jadi kalau kita nak tahu nama tu adalah daripada pengucapan keseharian masyarakat. Jadi ini didapati secara keseharian dan juga didapati dengan talaki. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ni memang expert sungguh ni, ya. Jadi dia sebut contohnya Thauban bin Bujdud, macam mana nak baca dia, Bitammah dan seterusnya lah. Kemudian Waddal, nak baca dal hujung tu, nak baca huruf tu macam mana. Dan Imam Nawawi rahimahullah bukan saja dalam kitab Tahzibul Lughah dia sebut begitu. Memang kitab tu tujuannya ke situ. Ya, bacaan macam-macam. Contoh kita nak sebut Ibnu Hajar Al-Asqalani ke Al-Asqilani.
Tu. Tu kan nama tempat. Jadi kita kena tanya pemilik tempat tu, dia sebut macam mana. Macam kita lah, PCR kan. Nak sebut nak sebut Meru ke, Meru ke, Muru ke, Muri ke. Jadi kita tengok masyarakat sebut apa. Itulah dia. Sebab itu diriwayat secara lisan dari satu generasi ke satu generasi. Kalau kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin pun ada di beberapa tempat ya Imam Nawawi rahimahullah akan sebut. Nak sebut ni nak dhammah ke, nak kasrah ke, macam mana. Jadi memang Imam Nawawi rahimahullah dia seorang pakar bahasa, memang expert sungguh dia. Ya rahimallahu taala. Itu faedah yang akan didapati dari kitab-kitab Imam Nawawi rahimahullah. Maknanya seorang yang luas sekali penguasaan ilmu cakrawalanya dari sisi bahasa, dari sisi sejarah, dari sisi hadis tentunya, dari sisi fiqh. Itu yang dikenali dari sisi Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Jadi pelajaran berguna, hendaklah library di rumah kita yang memiliki koleksi seluruh kitab-kitab Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Baik, mari. Mana ni? Okey, kemudian Abu Rafi' yang namanya adalah Aslam. Ada yang mengatakan selain itu, iaitu Abu Muwaihibah, Fadalah Al-Yamani dan Rafi'. Juga Mid'am, juga Mid'am. Wa Mid'am, di sini ni orang kata bi kasratil mim. Jadi cara nak baca macam mana? Kasrah mim. Mid'am aswad, yang terbunuh. Jadi dalam terjemahan dia tak sebut ni. Sebab itu tak perlu. Sebab di sini terus dia sebut nama. Ya, jadi tapi kalau nak tahu baris sebutan macam mana, kena tengok kat sini. Juga Mid'am aswad yang terbunuh di Khaybar. Ni peperangan Khaybar lawan orang Yahudi. Benteng yang paling kukuh ni Khaybar. Ya. Kirkirah atau Karkarah. Pelik kan nama ni. Yang ditemukan pada perbekalan Nabi SAW. Zaid kakek Hilal bin Yasar, datuk Hilal bin Yasar bin Zaid. Ubaidah, kemudian Watahman, au Kaisan, au Mihran, au Zakwan, au Marwan. Ataupun nama banyak nama ni. Ya, satu orang namanya banyak. Pohman atau Kaisan, Mihran, Zakwan atau Marwan, orang yang sama. Ma'bur Al-Qibti, ni dia bersih. Waqid dan Abu Waqid. Tu Abu Waqid. Kemudian wa Hisham wa Abu Dumairah, wa Hunain. Ni kalau wa Hunain, kau nak baca Wahanin, dia kena kaedah. Ya, wa Hunain namanya. Wa Abu Asib Ain, wa Usamah Ahmar. Kalau tulis Melayu ni payah sikit lah, sebab huruf-huruf dia Ain, huruf Melayu tak ada dia. Betul kan? Tak ada huruf Ain. Huruf Ra tiada. Tapi ada tanda-tanda, ada kaedah. Jadi huruf transliterasi tulisan Rumi pun kena tahu kaedah nak baca. Ada tanda koma, bagai-bagai tanda atas tu. Ya. Bukan sebut Ubaidah, Hamzah bukan, Ain. Kalau ikut sini Ubaidah, Abu Ubaidah. Kemudian Safinah, wa Safinah. Kalau tulisan Rumi dia tak letak double. Kalau harakat dua kali pula. Nak baca panjang dua, dia tak tulis S-A-A, dia tulis S-A je, Safinah. Tapi kalau teks Arab kita kena tengok Safinah. Safinah dia pernah dengar nama tak? Apa istimewa dia? Nanti nama Safinah ni radhiyallahu an akan disebut dalam syarah terhadap hadis ihfazillaha yahfazka. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah datang ke contoh beberapa orang yang mana mereka itu bukti realiti di mana Allah menunjukkan
Barang siapa yang jaga Allah, Allah jaga mereka. Safinah ni adalah maula Nabi SAW. Apa istimewanya? Karamah dia adalah karamah dia. Kenapa dia dinamakan Safinah? Ya, Safinah ni asalnya adalah hamba milik Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian dia dimerdekakan. Kemudian Ummu Salamah bagi syarat, kamu kena mengabdi diri pada Nabi SAW. Ummu Salamah ni siapa? Ummu Salamah, isteri Nabi SAW. Yang sebelumnya dia adalah janda kepada Abu Salamah. Ya. Jadi syarat kena mengabdi diri kepada Nabi SAW sepanjang hayat. Dan dia terima syarat itu. Dan dia melaksanakan dengan sebaik mungkin. Ya. Sehinggalah Nabi SAW wafat. Kemudian sesudah itu dikisahkan satu kisah, dia pernah bermusafir di laut, melalui jalan lautan. Kemudian kapalnya pecah dan dia terdampar di tepi pantai. Ketika dia sedar, di depannya ada seekor singa. Ada seekor singa. Lalu dia kata pada singa tu, singa ke harimau, ya Abul Harith, ana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abul Harith, dia panggil pada singa tu, aku ni adalah pembantu Nabi SAW. Lalu singa tu tak jadi jinak, jadi baik dengan dia, bawa dia tunjuk jalan keluar di pulau itu. Masya Allah, itu karamah Safinah radhiyallahu anha. Safinah ni lelaki ya. Ialah lelaki. Nama macam perempuan Safinah tu maknanya kapal, perahu. Itu gelaran dia. Kenapa dia beri gelaran Safinah radhiyallahu anha? Sebab dia adalah di antara tugas dia dalam peperangan. Dia ikut dalam peperangan. Sesudah selesai peperangan, tugas dia adalah menghimpunkan, mengutip pedang-pedang, tombak dan sebagainya. Dia kutip tu, dia ambil. Bila dia bawa banyak dia, maka dia diumpamakan seperti perahu. Diletakkan semua senjata. Jadi senjata tu dibawa. Masya Allah. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ini kita telah sebutkan tentang biografinya ringkas sebelum ini. Perjalanannya dia dari Parsi ke bumi Madinah untuk mendapat dan untuk mencari dan meraih hidayah menjadi seorang Muslim. Kemudian Aiman bin Ummu Aiman. Dan nama-nama ni ada diletakkan di catatan kaki di bawahnya. Bolehlah dirujuk pada kitab yang kita gunakan ini. Kemudian Aflah, Sabiq, ya, Sabiq, ya, hamba Yahudi asalnya. Kemudian Salim, ya. Kemudian Zaid bin Bula, Sa'id atau Dumairah, Ubaidullah bin Aslam, Nafi', Nubay, Wardan, Abu Uthailah, dan Abul Hamra. Ya, Hamra, bukan Hamra, Hamzah hujung. Baik. Ini adalah di antara, iaitu ya, hamba-hamba yang dimerdekakan yang kemudian berkhidmat untuk Nabi SAW. Maka mereka adalah orang-orang yang bertuah, beruntung. Kenapa? Dapat berkhidmat untuk Nabi SAW. Apa istimewa? Istimewa lah kerana jadi pembantu pada Rasul, betul kan? Itu satu. Yang kedua, dapat mempelajari pelbagai ilmu dan hikmah daripada Nabi SAW, terutamanya akhlak Nabi SAW. Baik. Jadi pelajaran berguna juga memiliki pembantu untuk membantu kerja-kerja yang bukan perkara baru. Dia adalah perkara yang memang mengiringi kewujudan manusia sampai ke hari ini. Hari ini dipanggil apa? Pembantu rumah. Dipanggil maid kalau perempuan, betul kan? Lelaki ada pembantu juga. Jadi tukang kebun, driver dan sebagainya. Kemudian dibayar, diberikan imbuhan dengan gaji. Dan kena ikut aturan, kena memuliakan mereka, beri hak mereka, rehat dan sebagainya. Jangan melakukan kezaliman, perlu dihormati. Ya, mereka bukan third class citizen, mereka tu berkhidmat. Dan Nabi SAW adalah orang yang terbaik terhadap menyantuni, ya, meraihkan, memuliakan, bahkan mengistimewakan sebahagian daripada mereka itu. Seperti contoh siapa? Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Seperti siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya, seperti siapa? Safinah tadi radhiyallahu anhu. Dan semuanya sesuai dengan tingkatan dan keistimewaan yang dimiliki oleh masing-masing
mawali Nabi SAW. Baik. Jadi semua nama-nama yang disebutkan ini adalah hamba-hamba yang dimerdekakan kemudian berkhidmat dengan Nabi SAW, yang diperolehi oleh Nabi SAW dengan pelbagai cara. Contoh tadi seperti Zaid bin Harisah itu, nanti akan datang perincian sedikit. Dan daripada ramai-ramai ini mawali Nabi SAW ini, kita akan jelaskan beberapa orang. Beberapa orang. Sebelum tu kita pergi dulu kepada mawali Nabi SAW yang wanita pula. Di antara sahaya wanitanya adalah wa minan nisa'i, iaitu yang pertama adalah Salma Ummu Rafi'. Kemudian Ummu Aiman Barkah. Ini terkenal, yang ni kita akan sebut nanti, iaitu ibunda Usamah bin Zaid. Sebagaimana yang kita tahu, ni very close person kepada Nabi SAW. Ummu Aiman ni adalah siapa? Pengasuh Nabi SAW. Nabi dilahirkan, dia yang mengasuh Nabi SAW, Ummu Aiman ni. Dan kita telah sebut sebelum ni, sesudah kewafatan Nabi SAW, dua orang sahabat besar datang bertandang menziarahi Ummu Aiman, iaitu Abu Bakar As-Siddiq dan siapa? Dan Umar radhiyallahu an, sehingga mereka menangis. Sehingga mereka menangis. Kenapa mereka menangis? Kerana wahyu sudah tidak turun. Jadi ketika datang keduanya, Ummu Aiman menangis di hadapan kedua sahabat Nabi SAW itu. Lalu dua sahabat ini berkata pada Ummu Aiman radhiyallahu anha, tidakkah kau tahu bahawa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi Rasulullah? Memang Rasulullah sampai masa akan wafat, kan itu yang terbaik, betul kan? Setiap kita bila sampai masa, kita akan kembali pada Allah, dan itulah yang terbaik yang telah ditetapkan oleh Allah. Maknanya redha dengan kematian seseorang. Lalu apa kata Ummu Aiman radhiyallahu anha? Bala, ya benar. Walakinni abki, akan tetapi aku menangis bukan sebab menyesali akan kewafatan Nabi SAW. Li'annal wahya, kerana wahyu apa? Telah terputus. Qadil qata'a, telah terputus. Minas sama, kerana wahyu telah terputus dari langit. Kita semua wahyu tu ada daripada kita. Quran sebiji, tak rasa apa-apa. Membiarkan Al-Quran begitu saja tanpa merenungi dan mengambil manfaat. Padahal tugas kita sudah senang, mudah. Dan inilah pengaduan Nabi SAW kepada Allah Ta'ala terhadap umatnya, dulu dan sekarang. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Maka berkatalah Rasul Nabi SAW kepada Rabbnya, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tak diindahkan. Jadilah apa yang jadi seperti hari ini. Mereka jauh daripada aturan Al-Quranul Karim. Mereka menyimpang. Apa yang mereka berbuat bertentangan dengan apa yang Quran perintahkan. Baik. Jadi Ummu Aiman ini siapa? Dia adalah isteri kepada Zaid bin Harisah. Sesudah Zaid bin Harisah radhiyallahu an menceraikan isteri yang pertama, iaitu Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, yang kemudian atas perintah Allah dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa istimewa Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha ini? Nanti kita akan jelaskan. Yang paling masyhur kita tahu, iaitu tentang kisah perkahwinannya itu yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Istimewanya selain daripada itu adalah dia sangat dimuliakan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Dia orang bangsawan. Bukan. Dia telah dinikahkan dengan betul, itu salah satu. Iaitu dalam peristiwa hadithul ifk, iaitu fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha dalam perjalanan kafilah Nabi SAW. Sesudah selesai peperangan Bani Mustalik, berlakulah ujian Allah Ta'ala kepada Nabi SAW, khususnya pada isterinya yang ikut. Kerana pada waktu itu giliran undian jatuh kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang hilangnya kalungnya dalam perjalanan. Kemudian ditinggalkan. Kemudian ada para sahabat yang bertugas untuk cross check sesudah kafilah bergerak.
ya, untuk melihat ada apa-apa yang ditinggalkan dan sebagainya oleh Safwan radhiyallahu anhu. Maka muncullah desas-desus fitnah yang dipelopori oleh siapa? Ketua segala munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga 3 sahabat utama dunia, tiga sahabat besar juga ikut terjatuh di dalam menyebarkan fitnah. Siapa? Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, tu penyair Nabi SAW jatuh ni. Kemudian Mithah, ya, keponakan ataupun yang memiliki hubungan kekerabatan, saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha, kepada saudara kepada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan seorang lagi adalah iaitu saudara adik-beradik Zainab binti Jahsy, iaitu Hamnah binti Jahsy radhiyallahu anha. Bayangkan, tu Aisyah radhiyallahu anha memuliakan Zainab kerana dia tidak ikut terlibat, bahkan dia memuliakan, bahkan dialah yang mempertahankan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu secara sepintas lalu. Baik, kembali. Ini istimewa Ummu Aiman radhiyallahu anha, sehingga anaknya Usamah binti Zaid bin Zaid radhiyallahu anhu itu dimuliakan oleh Nabi SAW, ya, dengan penuh kemuliaan, termasuk ayahnya sendiri. Kemudian Maimunah binti Sa'ad, kemudian Khadrah, ya, Khadrah, Maimunah binti Sa'ad wa Khadirah, kalau disebut dia wa Khadirah ataupun Khadrah. Kemudian Waradwa wa Umaymah wa Raihanah, ha alif, ya, Raihanah. Kemudian wa Ummu Dumairah, kemudian wa Mariyah, kemudian wa Shirin. Kalau tulis ikut Melayu Shirin saja. Wahia, dia adalah ukhtuha, saudari Maryah. Kemudian wa Ummu Abbas. Kemudian banyak daripada mereka, yakni yang telah disebutkan itu disebutkan dalam kitab-kitab ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan akan disebutkan penjelasan tentang ihwal mereka dalam biografi mereka insya-Allah. Ini dalam kitab ni, ya, dalam kitab Tahzibul Lughah wal Asma'. Nanti Imam Nawawi rahimahullah akan sebut lagi. Dan kitab Tahzibul Asma' wal Lughah itu ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan merujuk kepada beberapa kitab. Dia punya reference dia, ya, bibliografi, ya, rujukan kitab. Jadi merujuk pada kitab dalam penulisan ni bukan benda baru, bukan zaman sekarang. Tengok orang Islam betapa akademiknya mereka. Very ilmiah, level universiti lah dulu, ya. Kitab apa yang dirujuk, dijadikan rujukan dalam kitab Tahzib Al-Asma' wal Lughah ni oleh Imam Nawawi rahimahullah, iaitu kitab-kitab karangan oleh Al-Imam Al-Muzani, murid senior, murid dekat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dipanggil Mukhtasar Asy-Syafi'i. Kemudian kitab Al-Muhazzab, ni kitab terkenal lah, kitab yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tapi tak selesai, kemudian disambung oleh ulama, kemudian disambung lagi oleh ulama. Tak silap ada 3 atau 4 ulama yang menyelesaikan syarah kitab yang disusun oleh Asy-Syirazi, ulama Syafi'i rahimahullah. Kemudian kitab At-Tanbih, Al-Wasit, Al-Wajiz, ni kitab Imam Ghazali kemudian rahimahullah, dan Ar-Rawdah. Ini semuanya kitab-kitab Syafi'iyah. Baik, ini sebagai faedah tambahan, sebab kitab ni adalah secebis, sebahagian kecil saja daripada keseluruhan isi kandung kitab Tahzibul Lughah, iaitu Tahzibul Lughah wal Asma', Tahzibul Asma' wal Lughah. Ada 4 jilid, ya, pada 2 bahagian, satu tentang rijal, satu tentang sisi bahasa. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullah, ketahuilah bahawa para mawali itu tidak berada di satu waktu untuk Nabi SAW, tapi sebahagian dari mereka di waktu yang berbeza. Baik, selesai penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah terhadap, ya, para hamba yang diberdekakan, ya, yang kemudiannya mereka itu menjadi pembantu-pembantu Nabi SAW yang berkhidmat untuk Nabi SAW. Baik, sekarang kita akan lihat beberapa orang daripada mereka itu, ya, penjelasan tentang mereka itu agar kita mengetahui
bagaimana mereka itu di sisi Nabi SAW, tokoh-tokoh yang mulia, yang asalnya hamba tapi memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Nabi SAW. Begitu juga tentunya di sisi Allah Ta'ala. Karena barang siapa yang mendapat keredaan, kecintaan daripada Nabi SAW, automatik mereka akan mendapat keredaan dan kecintaan daripada Allah Ta'ala. Itu kaedah. Jadi wajib kita memuliakan seluruh para sahabat Nabi SAW. Sama ada yang kita kenal, disebabkan terkenal je mereka itu, yang banyak dipaparkan di dalam pengkisahan perjalanan hidup Nabi SAW, ataupun yang jadi kita akan jelaskan beberapa biografi ringkas para sahabat Nabi SAW ini yang asal berstatus sebagai hamba. Ada beberapa perkara nanti yang perlu diberikan catatan, bagaimana yang diberi catatan oleh para ulama sirah, kerana ada perkara-perkara yang perlu dikemaskini. Baik, yang pertama adalah mawali Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, iaitu Zaid bin Harithah. Kita berkenalan dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, Nabi SAW sebut tentang dia, ya Zaid, anta maulaya wa minni wa ilayya wa ahabbul qaumi ilayya. Wahai Zaid, engkau adalah maulaku, bahagian daripadaku, bahagian daripadaku kepadaku, dan orang yang paling aku cintai. Jadi Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dia adalah ketua kepada seluruh maula yang berkhidmat untuk Nabi SAW. Ketua ketua hamba-hamba yang dimerdekakan, yang kemudian berkhidmat untuk Nabi SAW. Dan dia adalah orang yang pertama di kalangan hamba yang masuk Islam. Jadi Nabi SAW sangat sayang pada Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, sehingga dijadikan anak angkat. Dari status hamba tadi yang dimerdekakan, kemudian dia dihadiahkan oleh siapa? Oleh isteri Nabi SAW, yang asalnya Zaid ini radhiyallahu an, dia ditangkap. Padahal dia merdeka asalnya. Dia orang yang merdeka. Pada masa jahiliyah, pada zaman jahiliyah, ada satu kabilah menyerang mereka, kampung mereka. Lalu Zaid ketika itu masih kecil, anak kecil. Lalu dia diambil, ditangkap dan dibawa ke pasar, ke pasar Mekah, dipanggil pasar Ukas. Lalu dijual, kemudian dibeli oleh Hakim bin Hizam, untuk diberikan kepada makciknya daripada pihak ayahnya. Siapa? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Berapa harga jualan? Disebut 400 dirham. Ketika Nabi SAW menikahi Khadijah radhiyallahu anha, lalu Khadijah menghibahkan Zaid kepada beliau. Itu awal kisah. Dan perkara yang paling istimewa tentang Zaid ini, yang pertama, Nabi SAW memuliakan sehingga dijadikan anak angkat. Nabi SAW membinkan Zaid bin Harithah itu kepada Zaid bin Muhammad. Sebab tu Zaid bin Harithah dia dikenali juga sebagai di hujung nama dia dipanggil Al-Muhammadi, sebab dia disebahkan pada Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW mengisytiharkan pada orang ramai, wahai para hadirin semua, persaksikanlah oleh kamu bahawa Zaid ini adalah puteraku. Ia mewarisiku dan aku mewarisinya. Ketika ayah dan pakcik Zaid menyaksikan perkara tersebut, tenang hati mereka. Lalu mereka pulang. Jadi asal nak ambil balik. Tengok begitu, betapa Nabi SAW menjaga, memberi perhatian, menyantuni, lebih baik daripada mereka, maka tak jadi ambil balik. Masya Allah. Tapi kemudiannya Allah turun ayat tak boleh menasabkan anak angkat kepada nama yang bukan ayahnya. Ini datanglah satu hukum, maka dia berkuat kuasa sampai hari kiamat. Yang ketika itu, di zaman itu adalah amalan praktik masyarakat, dibenarkan. Lalu Allah turunkan ayat.
turunkan ayat. Ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapa-bapa mereka. Surah Al-Ahzab ayat 5. Dan juga peristiwa yang kedua adalah yang paling kontroversi. Kerana apa? Memecah tradisi masyarakat. Iaitu Nabi SAW mengahwini bekas isteri anak angkatnya, iaitu Zaid bin Harithah, iaitu Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Sehingga menjadi peluru. Peluru yang dikira berkesan oleh terutamanya siapa? Orang-orang munafik. Kerana apa? Mereka menuduh yang Muhammad telah mengharamkan bekas isteri anak angkat untuk dinikahi oleh ayah angkat. Namun dia malah menikahinya pula. Lalu Allah turunkan ayat, maka Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakinnar rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad SAW itu sekali-kali bukanlah seorang bapa dari seorang lelaki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Ahzab ayat 40. Jadi kita boleh lihat kisah ini dalam surah Al-Ahzab. Dan Allah memuliakan Nabi SAW tentunya. Dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dapat tempiasnya. Kerana apa? Akurnya dia, taat dia, iaitu dia menceraikan isterinya kerana Zainab tidak selesa, tidak dapat hidup bersama dengannya. Kerana apa? Di antaranya sebab apa? Iaitu perbezaan taraf. Dalam istilah kita panggil tak sekufu. Sebab apa? Zainab ini adalah wanita merdeka dan ada kaitan juga dengan kekerabatan Nabi SAW. Dan juga dia adalah wanita bangsawan daripada kabilah yang mulia, iaitu Bani Hashim Quraisy. Sedangkan Zaid itu adalah hamba, jadi maknanya tak selevel. Kemudian sesudah Zaid menceraikan isterinya kerana sudah tidak sefahaman lagi, Allah perintahkan Nabi SAW untuk mengahwininya. Ini kan menimbulkan fitnah, betul kan? Mengambil kesempatan lah. Ditambah pula Zainab radhiyallahu anha adalah seorang gadis, seorang wanita yang cantik, bangsawan lagi, rupawan. Tapi begitulah Allah mendatangkan perintah yang kemudiannya perintah itu bukan untuk Nabi semata-mata sallallahu alaihi wasallam, tapi memecahkan tradisi masyarakat yang berlegar, iaitu mengatakan bapa angkat tidak boleh mengahwini bekas isteri anak angkat. Jadi tradisi ini dibatalkan dengan perbuatan Nabi SAW atas perintah Allah. Dan sehingga Allah memuliakan Zaid radhiyallahu anhu. Sehingga disebut namanya satu-satunya sahabat Nabi SAW daripada sekian banyak sahabat Nabi SAW itu. Zaid radhiyallahu anhu namanya terakam kekal sekarang sampai hari kiamat dalam Quran. Pada surah Al-Ahzab juga, iaitu pada ayat 37. Allah sebut tentang Zaid ini, iaitu pada ayat wa iz taqulu lillazi, sampai pada ayat falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina kharajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Perkataan kat mana Zaid tu? Falamma qada Zaidun, nama Zaid radhiyallahu anhu. Bila kita baca sampai ayat ni, kita akan jumpa nama Zaid. Maka ketika mana Zaid radhiyallahu anhu telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya, jadi menceraikannya, dan sesudah iddah, tempoh iddah Zainab radhiyallahu anha, maka kami kahwinkan kamu dengan dia. Jadi Allah Ta'ala perintah supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengahwini isteri-isteri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti. Dan ringkasan seterusnya tentang Zaid ni, Allah muliakan dari sisi apa? Kemuncak kemuliaan Allah Ta'ala kepada Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, iaitu beliau radhiyallahu anhu dihantar oleh Nabi SAW
untuk ikut dalam peperangan. Peperangan apa? Peperangan Mu'tah. Pada tahun 8 Hijrah. Dan Nabi SAW telah mengangkat Zaid bin Harithah sebagai panglima mereka. Panglima pertama. Peperangan Mu'tah ni peperangan yang paling sulit. Dia antara peperangan yang sulit. Sebab apa? Ni nak lawan tentera Rom ni. Yang raja masa itu adalah Hercules. Iaitu 3,000 tentera Islam lawan 200,000 tentera. Bayang, 100,000 tentera Romawi dia campur dengan 100,000 tentera yang lain daripada orang Arab. Orang Arab musyrik ni bergabung tu, kemudian lawan tentera Islam 3,000 yang dalamnya pemimpinnya adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Wah, bukan cacalang ni. Ni leader yang hebat ni. Nak mengurus satu pasukan kecil, nak berlawan dengan pasukan mesti cerdas, menakjubkan, betul kan? Pemberani. Tu. Lalu Nabi SAW bagi pesan sebelum menghantar pasukan tentera itu. Nabi SAW kata, jika Zaid gugur, mati syahid, maka Ja'far bin Abu Talib yang take over, panglima, pegang bendera, panji-panji. Jika Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu gugur, maka ganti dengan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Maka ketika pertempuran, jadilah apa yang disebut oleh Nabi SAW. Zaid radhiyallahu anhu gugur syahid ketika bawa panji sebagai panglima oleh tombak musuh. Mati syahid di medan pertempuran setelah berkhidmat untuk agama, berkhidmat untuk pembawa agama iaitu Rasulullah SAW. Begitulah mulianya para sahabat Nabi SAW. Begitulah mulianya insan diangkat oleh agama ini tanpa melihat dan menulis kepada latar belakang mereka itu. Hatta seorang hamba, dia memang hamba di sisi manusia, pandangannya adalah negatif. Tapi di sisi Allah, hamba adalah semulia-mulia manusia di atas muka bumi. Jadi pelajarannya adalah, jadilah hamba kepada Allah Ta'ala. Tidak sekali-kali menjadi hamba kepada selain daripada Allah Ta'ala. Apatah lagi menjadi hamba kepada makhluk, hamba kepada nafsu, hamba kepada harta benda. Itu adalah sehina-hina hamba. Jadilah hamba kepada Allah Ta'ala, pemilik hamba. Tuh. Kita pun diberi gelaran oleh Allah Abdun. Hatta para Rasul pun diberi gelaran Abdun. Nabi SAW gelaran apa? Abdun. Betul kan? Subhanallazi asra bi abdihi. Tu, bi abdihi. Siapa tu abd? Nabi SAW. Jadi kita ni adalah hamba. Sedar diri, tahu status kita ni hamba, bukan tuan. Allah Ta'ala itulah Rabb. Jadi bersifatlah sebagai seorang hamba kepada Rabb. Kita ini adalah makhluk. Allah Ta'ala adalah Khaliq. Ikut aturan Khaliq. Gugurlah Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian diganti oleh Ja'far. Kemudian diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Kemudian Abdullah bin Rawahah juga mati syahid juga dia. Kemudian panji-panji itu diambil oleh Thabit bin Arqam. Kemudian mereka berkata, kita kena pilih siapa ketua ni, nak ganti dia tu sementara je. Lalu muncullah orang memilih Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid ini terkenal, tak pernah kalah dalam peperangan apa pun. Masya Allah. Ketika dia kafir pun dia berperang tak kalah. Ketika dia jadi Islam pun tak pernah kalah. Istimewa. Masya Allah. Begitulah indahnya catatan, rekod dan prestasi para sahabat Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW tentunya sedih. Kerana apa? Berpisah dengan kekasih Nabi SAW. Seorang yang zuhud, ahli ibadah, seorang yang wara', seorang yang sangat menyayangi Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun sangat menyayangi Zaid bin Harithah, sehingga sayang Nabi SAW itu tertumpah juga kepada anak Zaid bin Harithah, iaitu Usamah bin Zaid, yang juga Nabi SAW berikan kemuliaan dan keistimewaan. Ketika di penghujung usia, nak hampir wafat, Nabi SAW memerintahkan untuk dikirim pasukan perang.
dan diangkat Usamah bin Zaid menjadi ketua. Jadi ketua. Bayang. Ya, walaupun ada para sahabat protes, lalu dibantah protes itu. Jadi Zaid bin Harithah ikut dalam banyak peperangan. Wallahu a'lam. Inilah dia potret indah kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beruntunglah mereka menjadi maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mereka syahid demi untuk mempertahankan agama ini. Itulah dia Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Kemudian kita lihat pula yang kedua secara ringkas, iaitu Thauban. Ya, Thauban radhiyallahu anhu. Tahu apa istimewa Thauban ni? Tahu atau tidak? Ya. Thauban bin Bujdud. Ya, kita sebut yang kedua ni, yang terakhir. Ya. Thauban radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Ya. Diberikan kunyah iaitu Abu Abdillah. Setelah Nabi SAW wafat, dia menetap di Syria, di Hims. Dia meninggal dunia di sana. Apa istimewa Thauban ni? Iaitu dia dikenali menerusi salah satu hadis yang diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu anhu. Hadis yang sangat agung, yang menjelaskan kondisi umat Islam, keadaan. Iaitu hadis yang sangat masyhur, sangat terkenal. Bahkan para ulama tulis khusus menjelaskan tentang hadis ini. Semisal yang ditulis oleh ulama zaman kita, oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, dengan mensyarahkan hadis ini. Ya, hadis apa? Iaitu dengan kitabnya yang bertajuk Bada'iul Hikam Bizikri Fawaidi Hadithi Tada'i Al-Umam. Dan alhamdulillah kitab ini telah kita pelajari dulu sekitar tahun 2009. Kitab ini didaurahkan, dan yang menyampaikan daurah itu adalah Al-Fadil Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullahu ta'ala, di Akademi Al-Faqih pada tahun 2009. Mensyarahkan hadis ini, ya, dengan merujuk pada kitab yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala, seorang ulama yang juga pernah datang ke Malaysia ini beberapa kali melakukan daurah. Ya, hadis apa tu? Iaitu hadis tentang penyakit yang menimpa umat Islam, Al-Wahan. Apa makna Al-Wahan? Hubbud dunya wa karihatul maut. Ya. Jadi hadis itu masyhur. Ya, hadis datang daripada Thauban radhiyallahu anhu, sampai kepada kita sampai pada hari ini, menjelaskan tentang ucapan Nabi SAW, yushiku an tada'a alaikumul umam min kulli ufuq kama tada'al akalatu ala qas'atiha, wa fi riwayatin qas'atihim, wa fi ukhra ala al-qas'ati akalatuha. Tu hadis tu diawali seperti itu. Iaitu Nabi SAW menyebutkan bahawa hampir-hampir, ya, hampir akan sampai umat-umat kafir, orang-orang kafir saling bergabung, saling menyeru untuk menyerang kamu dari segala penjuru. Sebagaimana orang-orang yang sedang hendak makan, mereka sangat lapar, nak makan, lalu mereka mengerumuni, mengelilingi bekas makanan, ataupun kita sebut seperti talam. Macam orang nak makan, yang duduk menghadap talam tu ramai yang berisi makanan. Maknanya sampai satu masuk, umat Islam itu akan dikepung, dikelilingi oleh orang-orang kafir dari pelbagai penjuru. Lalu kata Thauban, qala qulna, aku berkata, ya Rasulullah, kami berkata, amin qillatin bina wa fi riwayatin nahnu yauma idzin, adakah pada waktu itu kami sikit, ya, minoriti, sehingga kami dikelilingi, dikerumuni oleh orang-orang kafir. Ya. Lalu apa kata Nabi SAW? Ya, Nabi kata apa? La wa fi lafzin bal
Antum yauma idzin katsir, tapi pada ketika itu kamu ramai, bukan sikit. Zaman ni cuba lihat zaman ni. Umat Islam sikit ke ramai? Ramai. Lebih daripada 2 bilion. Ya, zaman Nabi SAW sedikit. Ramai umat Islam di pelbagai belahan dunia. Ada negara pula masing-masing. Kaya pula negara ni, bukan miskin, dengan sumber aslinya dan sebagainya lagi. Ya. Antum yauma idzin katsir. Ya. Wa fi riwayatin aktsar. Ada dikum. Walakin ramai, banyak. Walakin takunu nagusaun ka gusa'is sail. Yantazi'ul mahabata min qulubi aduwikum. Kamu banyak pada waktu itu. Ya. Tapi kamu tu seperti buih. Busak, seperti buih. Allah akan mencabut dari hati musuh kamu rasa takut pada kamu. Itu penyakit yang berbahaya. Musuh, ya, rasa takut musuh pada kamu tu hilang. Kamu pula yang kena penyakit takut pada musuh. Penyakit apa yang berbahaya ni? Ya. Bila hati hilang sifat takut pada Allah, takut pada makhluk, tunggulah saat kebinasaan dan saat kehinaan. Allah datangkan manusia apa? Datangnya musuh. Siapa musuh? Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang benci pada agama ini. Itu penyakit yang sangat berbahaya. Iaitu apa? Hati hilang sifat takut. Musuh tak takut. Sifat takut musuh tu Allah pindah pada orang yang beriman. Sifat berani pula yang mereka perolehi. Jadi umat Islam jadi penakut. Kenapa jadi demikian? Kenapa jadi demikian? Fi qulubikumul wahn. Pada hati mereka ada penyakit. Telah dihinggapi penyakit wahn. Qalu, lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahn? Wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wa fi riwayatin wa karahiyatul akhirah. Inilah penyakit yang paling membinasakan, yang menyebabkan umat Islam terperosok ke lubang yang dalam, dihina dan hina. Bahkan mereka sendiri pun menghinakan diri mereka. Tak perlu dihina, tapi mereka sendiri yang menghinakan diri mereka. Kenapa? Menyintai dunia dan membenci kematian. Benci pada akhirat. Ya, sehingga mereka terperosok ke dalam lubang kebinasaan. Meninggalkan agama, mengambil dunia yang sementara. Tak kira, tak peduli halal haram, langgar semacam. Agama ditinggalkan, dipandang remeh. Inilah dia penyakit. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu an, yang besar faedahnya. Jika kita ingin selamat, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka perbaiki diri, hati, ya, perlakuan, perbuatan, ucapan mesti berjalan di atas aturan syariat. Kerana kita sedang mempersiapkan diri untuk kembali ke negeri akhirat. Baik, itu adalah tentang kisah Thauban dengan hadisnya yang sangat masyhur menjelaskan peristiwa yang bakal berlaku dan telah pun berlaku dan sedang berlaku. Jadi bagaimana nak selamat? Kembalilah kepada agama ini. Ya, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga mereka kembali semula kepada agama mereka. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ya, adapun nama-nama lain, ini kena rujuk pada kitab-kitab yang menjelaskan tentang pribadi mereka. Di antara kitabnya adalah Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam berjilid-jilid tebal. Boleh dicari di situ. Baik, insya-Allah panjang umur kita akan masuk. Adapun tentang mawali Nabi SAW yang wanita telah dijelaskan. Di antaranya adalah Ummu Aiman Barakah radhiyallahu anha. Nanti kita akan masuk pula pada penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang pelayan Nabi SAW fi khadamihi. Khadam. Kita kalau sebut khadam, kita sebut kadam. Ya, kalau sebutan Arabnya khadam. Ini khadam ni maknanya yang berkhidmat. Tu YB yang dipilih menerusi pilihan raya. Yang berkhidmat, bukan yang berhormat. Kena tukar. Panggil yang berkhidmat, kerana mereka itu berkhidmat untuk rakyat. Tu.
Tapi bila sebut yang berhormat, itu kita pula berkhidmat untuknya. Terbalik je. Ya. Pelayan siapa? Pelayan-pelayan Nabi SAW. Ya. Kemudian juru tulis. Pelayan dia adalah mereka orang yang merdeka, para sahabat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.